Hello semua dan salam sejahtera. Good morning to everybody. I hope you are well, sihat, dah makan breakfast, dah exercise. Sebab penting tu, ada yang pagi-pagi belum pergi kerja, dia pergi exercise, berjogging, macam-macam lah, tai chi ke, stretching ke, which is good. Okay, good morning again everybody. My name is Sharon Wee, nama saya Sharon Wee, bekas pemain squash negara dan merupakan moderator dan keynote pada hari ini untuk AKK Coaching Mind the Gap series. Dan pada hari ini kita akan bercakap tentang female coaches and athletes partnership, which is very important kan, kedua-duanya coaching dan juga athletes. Dia macam orang kata berdansa together lah. Without coach, then quite hard for the athletes to improve. Without athletes, there's no coach, persatuan dan sebagainya. Dan pada hari ini untuk Mind the Gap series oleh Institut Sukan Negara di bawah Akademi Kejurulatihan Kebangsaan, kita akan concentrate pasal new era of coaching, the modern way of coaching, which I'm going to be the keynote speaker. And then we will discuss about what makes an ideal women coaches. Well, you know, there are so much things that women coaches ourselves, we have to learn a lot, banyak yang perlu dipelajari. Dan kita inginlah bersama-sama dengan coaches lain ya untuk menjayakan sukan di Malaysia. Dan begitu juga topik kita yang ingin kita perhalusi, isu dan juga cabaran dalam dunia kejurulatihan dalam zaman yang moden ni lah. Sebab players semua dah semakin educated, very outspoken, coaches pun kena improve juga dari segi komunikasi dan sebagainya. Dan kita melalui AKK memang banyak lah. Memang banyak webinars untuk memberi education dan juga share knowledge to coaching community, especially to encourage more women coaches and also involvement of women in sports dalam pelbagai aspek. Antaranya sebagai atlet, jurulatih, pentadbir sukan, sebagai sports doctor, physio, sports entrepreneur, jual barangan sukan dan sebagainya. Dan ada juga yang menjadi pemimpin sukan lah. That's why we want to concentrate women in sports in Malaysia. And we need help. We need help from the community of Malaysia. So again, like I said, I'm Sharon Wee. Nak tunjukkan sikit lah kan. Ada yang kenal, ada yang tak kenal. So let me show a bit my gambar. Bila main dulu-dulu, yelah kan budak Melaka kan. Nak tunjuk sikit gambar kat sini lah. Okay, that is me. Saya sebenarnya dari Melaka, Batu Berendam, Melaka, kampung Batu Berendam Melaka ni, saya masih ingat lagi dulu kecil-kecil nak berlari semua dekat bendang sawah padi tu, masih sekarang ingat lagi bau bau lumpur, bau apa-apa yang dikeluarkan oleh kebau masa lari tu, it's so fresh. Nampak sawah padi very green dan sebagainya. Jadi pemain squash negara selama 20 tahun untuk Malaysia, former national number 1 and former world number 18. And you can see there bersama dengan teammates Datuk Nicole David, Wiwen dan juga Delia. Live after sports, ni yang kita cakap ni, live after sports. Bukan saya saja, bekas-bekas atlet negara walaupun negeri ke daerah transition kepada dunia ataupun kejaya selepas itu. So of course, you know, I dapat certification level 3 international coach dan pada masa yang sama berkecimpung dalam dunia penyiaran in broadcasting, and I'm very grateful under Astro Arena I dapat menjadi commentator, host untuk sukan-sukan temasya besar seperti sukan Olimpik, sukan Commonwealth, apa lagi, sukan Asia, sukan SEA, badminton, Thomas Cup, squash, World Open. Dan saya bernasib baiklah sebab dapat melihat dari angle sebagai bekas atlet elit in dunia penyiaran dan kini ya sebagai orang yang menemu ramah ataupun bercakap tentang atlet dan sukan itu sendiri. Dan pada masa yang sama juga ada juga saya buat webinar dan baru-baru ini bersama our Queen of Bowling, Charlene Zulkifli, nak seimbang apa tu untuk share our knowledge and experience as elite athlete to all. So okay, tu sedikit sebanyak tentang saya. Dan saya sebenarnya tidak keseorangan lah pada hari ini kan, sebab very important that we have also our guests
And our guest pada hari ini, kita akan masukkan guest kita sebentar lagi. But don't worry, saya akan teruskan pada hari ini tentang keynote. Sebab keynote ni very important, kita nak bercakap tentang new era of coaching about relationship. So when we talk about relationship, what is it all about? Okay, so I'll share with you a little bit more. So there's a little bit of hang here, technical problem, but don't worry, we'll get through of this. Let me share with you the present. Hi everyone. Sorry about the technical problem. I guess it happens sometimes in webinar, so stay with us. Okay, we are back. Sorry everyone for the technical problem. I guess it happens during live sometimes. We are back. I'm Sharon Wee again, moderator and keynote speaker for ISN AKK Coaching Mind the Gap series. Okay, let's start all over again a little bit. We are going to talk about the topic today, female coaches and athletes partnership. And it's very interesting. We want to share knowledge and experience to coaches, especially women coaches. I'm not alone. Saya tidak kesorangan pada hari ini sebab kita akan bersama dengan Coach Syahril Syahidan, iaitu bekas pemain squash kebangsaan yang kini merupakan jurulatih kebangsaan. Dan kita juga ada Roslinda Samsu. Roslinda merupakan bekas atlet olahraga pole vault negara, memang otai lah. Kalau dia nak ambil gala tu, nak panjat tinggi tu, kita panggil dia lah. Dan juga merupakan seorang jurulatih jump coach di sekolah sukan Malaysia Pahang. Dan kita berbalik kepada keynote topik kita, okay? Sorry about the technical problem, it happens. Let's start all over again. Keynote speaker today, of course it's me, and I'm going to present about new era of coaching, effective relationship.
So what is relationship, first of all? So we look at it. Relationship, the way in which two or more people or things connected or the state of being connected. So dalam perhubungan sebagai seorang jurulatih dan atlet ni amat penting. So it's all about trust. Sebab jurulatih kadang-kadang sebagai ayah, sebagai ibu, kakak, abang, kawan. Dan sebenarnya experience saya sendiri sebagai bekas pemain squash negara, I trust my coach so much. Ada benda secret yang saya tak nak bagi tahu dekat mak ayah, I boleh duduk dengan coach, sembang-sembang, coach. I ni frust lah coach, yang mana ayo exam kan, belum study macam mana? Then coach akan advise lah, don't worry, malam ni kita after training, go back, go through your papers semua, then dia advise lah. Okay, this and this and this. So that's a relationship between coach and also player. Then we want to go to the next one. Okay, building a strong relationship between a coach and an athlete. Apa pendapat anda? So I have my view here, myself, I have 6 points here. Tapi kepada viewers, thanks so much for being with us for AKK punya webinar ni. Please give comments. Your own comments, nanti kita akan bincang dengan kita punya guest juga, Syaril dengan Roslinda, and we can talk about it. So please, kita nak lagi banyak komen, lagi baik lah. Okay, the first one, shared values and objective. I think it's extremely important, coach and also an athlete, we are aligned in terms of mentally and also our goals, where we want to go. At the same time, dari segi karakter dan sebagainya, biasalah sebab coach dengan atlet, macam kawan-kawan, kalau kita ada about the same character, I'm very sure we get along very, very well as friends kan. Macam tu juga dengan atlet dan juga coach. And also life principles. If the coach and athlete can share the same, about the same life principles, I say about the same because nobody is perfect. For example, being kind, hard work, being committed, respectful, confident. If both coach and athlete would have that, I guess it would be a boom, it would be a good teammate, teamwork. And also clear goals. I've spoken to a lot of coaches, actually top coaches in the world, whether in squash or football or badminton. I think one thing that they shared is all about both athlete and coach must have clear goals so they understand each other. And when they understand each other, where they want to go forward and what happened in between the journey, so they are there for each other. So it's important to have clear goals, sit down, write objective, periodization, and be clear about each other. So that's my point number 1. Point number 2, I believe, saya percaya ke semua coaches, parents, players, pentadbir sukan percaya bahawa communication adalah antara yang paling penting dalam kejurulatihan. Okay, not every elite players can be good coaches. Do you agree? But it is, of course, a bonus. For example, I played in elite level, so my exposure, experiences comes, handy for me because I know what is it all about. Kan? But again, you have knowledge, but the second part is how do you transfer the knowledge to others? In this case, to athletes. So coach to lead, direct, manage their teams or athletes effectively. In return, the team and individual athletes also have to be given the opportunity to express themselves. Katakan dia ada opinion sendiri, ada feedback tersendiri, komen tentang training program dan sebagainya. I think they should be given the opportunity to voice out. So this is when we talk about new era of coaching. So it's not just about coach macam, tahulah kan, zaman dulu-dulu, of course they have their own way of coaching. It's like dengan dia punya rotan, dengan tangan dia macam ni.
you ikut apa aku kata. Macam tu. I mean, taklah seserius tu. Tapi it happens kan. Coach obviously someone who dominate, very dominant person as a leader. That's natural. But at the same time, I think sekarang memang banyak kita lihat lah. Coaches are a bit more open. They speak to the athletes. They sit down with the athletes. So I think, for example, macam Datuk Nicole David dengan Liz Irving, dengan coaches dia dulu-dulu. I tengok sendiri sebab I dengan Nicole kita housemate lah dekat Amsterdam kan, berpangkalan di sana for a few years before I moved to Antwerp in Belgium. But I can see that bila coach and athlete, for this example, Liz Irving, a woman coach, former world number 2 from Australia, and Datuk Nicole David, our superstar. I tengok sendiri bila tournament tu, bila Nicole menang atau kalah, dia akan buat postmortem, duduk bersama and talk about it. And not just talk kosong-kosong, but then really go deep. Kalau menang, Nicole, I dengar sendiri coach tu kata, Nicole, well done, and this is what you did well, and what to improve, Then I nampak Nicole sendiri give feedback. Oh yes, I feel this way, that. Kalau kalah, okay, of course kalau kalah dia punya mood lain sikit lah. But I believe bila kalah pun, the coach akan cakap straight to the point, and the athlete, in this case Nicole, akan be open about it and take the criticism. So this is when I think it's very important for us to be open lah, kan? Okay, before I go to the third point, I believe that there are many comments here as well. Kalau boleh, kalau anda ada apa-apa komen di sini, please put in your comments. I can see here, okay, kita nak buat lain sikit lah, tak nak bercakap je. We want to baca komen juga kan. I can see here, Ina Ismail kata, bagaimana seorang coach nak handle atlet yang berada dalam keadaan kemurungan? Wow, this is serious question. Bolehkah kami berikan nasihat atas permasalahan mereka atau rujuk pada yang lebih bertauliah sedangkan mereka lebih selesa untuk berkongsi masalah mereka dengan coach? Thank you so much, Ina. I think it's a very, very good question. Okay, saya akan menjawab dari segi pengalaman saya sendiri sebagai atlet dan juga seorang coach juga. Yang paling penting, of course, dalam dunia sukan ni bila kalah kita sedih lah. Bila menang, of course we celebrate. Yang paling penting adalah untuk coach berada di sisi atlet tu sendiri. Bagi dia masa, it's okay to be sad, but not all the time. Give her or him some time and then sit with him and talk about it. What happened? Why? How do you feel? I think saya sendiri sebagai bekas atlet melalui sedikit kemurungan sebegini bila kalah dalam big tournaments, but when I speak to the coach, everything it's in my heart kan, I rasa ringan lepas tu. And of course as a good coach, this is when you have to equip yourself. Good modern coach, you have to equip yourself with modern knowledge, I should say updated knowledge. And Institut Sukan Negara melalui AKK memang ada banyak seminar, program tentang psikologi, tentang nutrition, tentang coaching, periodization. And I hope that Ina dan juga coaches lain, anda boleh contact AKK, ISN untuk mendapatkan apakah courses yang mereka ada. Antaranya media communication dan banyak lagi lah. Dan satu lagi, kalau boleh saya nak jawab tentang apa yang Ina kata tadi, rujuk kepada mereka yang lebih selesa ataupun pada yang lebih bertauliah. In ISN, of course, dia ada psikologis mereka sendiri. Pada masa yang sama, saya rasa untuk short term ataupun quick solution, the coach herself will be the one responsible to sit down with the athletes and talk about it. Yeah? Okay, good question, and I hope viewers please ask any question ataupun give your feedback on our topic today. I think it's extremely important. Okay, back to positive encouragement. Number 3, human being kan, manusia biasa memang suka dipuji, of course di acknowledge dan appreciate.
I think everybody wants that as a human being, especially an athlete. So good acknowledgement and support will motivate athletes to strive beyond their expectation. And this is true. If you think it's true, please give your comment. If there's any, kalau coaches yang melihat webinar AKK pada hari ini, kalau anda experience sendiri bahawa positive encouragement tu telah menaikkan prestasi atlet anda, please cerita dengan kita. So that's number 3. Next, we have number 4. Number 4 point, of course, it's also about relationship with athletes. Bagaimana kita melihat bahawa atlet itu sendiri adalah, orang kata, I should say someone important to coach. Because it's not just about the coach, the persatuan ataupun the pentadbir sukan, sebab ramai yang kata kalau without athlete pun there's no persatuan, there's no coaches and things like that, which I agree as well, but it has to come together. So kalau it doesn't come together, this is when everything shuts down jugalah, yeah. Okay, we want to go to the next slide. Hi everyone. Okay, we are back again. Again, apology for the technical problem. That's live kan. Kadang-kadang webinar ni kalau dia punya internet stable dan semua okay, but sometimes it happens lah. So please stay with us. I hope you understand. Things happen. Let's go back to our point number 4. Okay, point number 4 of building a strong relationship between a coach and an athlete. Genuine interest. Secara jujur, secara passionate, minat coach itu sendiri untuk berkecimpung dalam kejurulatihan dan membawa atlet ke tahap yang lebih baik. Pendapat anda sendiri, what do you think? Genuine interest is all about passion of the coach, sincerity from the heart, compassion, concern about the athlete, concern about the sports community, and always be there for the athletes wholeheartedly from the heart. And I've experienced myself, I love sports kan, and as a coach as well, I could see that there are a lot of things that I wish I could do and I wish I didn't do to my coaches when I was an athlete. Because now I'm in position as a top coaches, I should say level 3 top coach, I could see how the athletes react to me and how I react to the athletes themselves. Bila nombor 1, bila ada passion, whatever happen in life, what happen, any cabaran dan sebagainya, saya rasa coach tu akan melaluinya dengan senyuman. I know lah kan, kadang-kadang bila menang tu, semua, coach bagus lah kau, bagus. Bila kalah tu, coach apalah program ni tak bagus, you athlete you tak train ke, semua pressure juga kan. But coaches, stay strong, stay passionate, love what you do, and we know that we acknowledge your effort. And kadang-kadang selalunya ada juga yang coach so passionate, the court, the padang, the arena is actually can be their first home. Dari pagi sampai malam, they are all there
for the athletes and the sports. So thank you very much, coaches. So number 5 is all about respect. Okay, respect human being, whether you are coach, athlete ke apa, it doesn't matter, but very important to respect each other. So this is when you respect each other, the goal that you want to achieve together will be achieved successfully, whether you go through a lot of challenges or not. Because if there's no respect, there's no communication. So that's the hard thing in sports or in any other industry. So like I put here, for a coach to gain the respect of their athletes, they must give respect in return. So what do you think? So to gain respect, you must give respect to the athletes as well. So it's both way. So nanti kita nak tanyalah Roslinda dan juga Syaril yang sedang menunggu. Nanti kita ada one more point. Pada masa yang sama, if you have any question, feedback, please, so we can talk about it. Yeah. So the next one, the last one, before we bring in our guests, trust. Sebenarnya memang dalam dunia kejurulatihan ni, in coaching, trust is one of the main thing besides communication. Because if you want to jump high, if you want to go further, we can't do it alone. As an athlete lah, my experience, I need someone there, which is my coach in this particular punya talk. Coach to be there to guide us and hold our hand whenever we go up and especially when we are down. So in this respect, trust, and this phrase, I think is very important. It says, coach, my dream is in your hands and mine. Please help me and lift me up. This is a very, very strong sentence for athlete and coach. It shows that how a coach and athlete, they are in line, working together towards a success. Jadi yang paling penting adalah partnership lah, a teamwork between a coach and an athlete. They speak to each other, they listen to each other. So that's my 6 point. From my experience sebagai bekas pemain squash negara dan juga kini mempunyai level 3 international coach in squash, and I see that from my experience going all around the world, looking at how international coaches and athletes work together. Of course, in Malaysia, local athletes and coaches, how they work together. And the conclusion of this keynote, obviously, partnership and relationship between coach and also athletes are important because they are a team to achieve their goals. So coaches, all the very best. And I hope that my view on effective partnership and relationship between coach and also athletes will give you some takeaways lah. Sebab I think sharing is caring, kan? Okay, that's a little bit about me and also my keynote topic. I can't wait. I can't wait to bring in our guests who are superstars in their own sport. So let's start our guests. We want to bring in Roslinda Samsu. Hi, Roslinda. Apa khabar, Roslinda? Jadi kemungkinan Roslinda ni dekat Gambang. So hopefully the line is okay there. Tak apa, we be patient a bit. Memang today kita punya line of course is antara our cabaran lah. Roslinda boleh dengar tak?
Okay, tak apa. We besides Roslinda, which I'm going to perkenalkan with the photos and everything, I want to bring in our another coach from Sekolah Sukan Bukit Jalil, ex-national player, Shahril Shahidan. Hi Shahril. Hi Sharon, how are you? Good, thank you. Suara you I boleh dengar. Suara Linda dia belum lagi. Dia tak keluar lagi dari gambar. So Shahril, I nak you perkenalkan diri sikit. Of course everybody knows you, Shahril Shahidan as ex-national squash player dan juga sekarang national squash coach. I nak tunjuk gambar Shahril dan Shahril commentate sikit lah. Boleh tak Shahril? Okay. Sure Oh siap, okay Shahril ni tau. Okay, hold on I akan share Shahril punya foto. Si Linda tu dia senyum je kat sana tau. Suara dia tak keluar, dia senyum je. Tak apa, kita tunggu Linda. Okay, hold on Shahril, I nak tunjukkan gambar you ni. You pun memang good commentator lah. So please Shahril, ceritakan sikit gambar ni, kat mana dan sebagainya. Okay Sharon. Hold on gambar tu tengah keluar tu. Dia tengah pusing tu. Banyak sangat gambar. Aduh. Hold on. Alright. Okay, while waiting the gambar, apa khabar Shahril? Baik Sharon. Ceritakan Inilah. sikit MCO ni atlet buat apa dan sebagainya. Okay, untuk atlet squash ni sekarang dah balik dah ke Bukit Jalil. Jadi yang pemain-pemain senior ataupun full time sudah menjalani latihan. Tapi 2 hari ni kena quarantine di MSN kerana dah ambil swab test kan semalam. Jadi jadi untuk atlet squash Sukan Bukit Jalil, mereka juga kena quarantine kerana SOP KPME berbeza sedikit. Jadi setiap pemain di squash Sukan Bukit Jalil akan menjalani latihan di dalam sekolah. I see. Okay. So selain tu tournament macam mana Shahril? Buat masa sekarang ni semua kejohanan yang kata kena hold, tetapi mengikut perancangan Persatuan Sekolah Malaysia, kita akan menganjurkan beberapa kejohanan. Jika mendapat kelulusan daripada MKN, KBS, ada 3 kejohanan penting untuk tahun ni dan bermula pada bulan September. Okay. So Shahril, okay Shahril. Okay, kembali. Tak apalah, line please forgive us lah line hari ni dia pimai tang tu macam tu. Tak tahu kenapa ini. Biasa okey. Biasa okey, tak apa. Dia kadang-kadang dia ada apa tu, itulah cabaran. Tak apa, kita cool saja. Okay, Shahril please commentate pasal gambar ni. Okey, situ ada sedikitlah gambar bersama pemain-pemain saya. Suatu SEA Games yang terbaru hari itu. Okay, itu atlet-atlet wanita negara lah. Kemudian ada juga gambar-gambar dengan pemain junior dalam kejohanan nasional. So mereka ni dapat menangilah semuanya dengan masa macam SEA Games tu kita mendapat 4 tingkat emas pada tahun lepas. Very good. Yeah. So Shahril, dekat background you ni asal berbunyi tong tung ciang tu, apa tu?
Biasalah, sekolah Sukan Berjaya ni kita ada office kat gym. Jadi ada jurulatih-jurulatih yang cuba untuk bagi-bagi sikit untuk kegunaan pelajar nanti yang masuk sekolah Sukan Berjaya. Patutlah berbunyi. Tak apa, tak apa. Ah. Kita forgive dia sebab tu tugas dia kan. Semua jurulatih ramai dekat gym ni. Ni macam office lah, office jurulatih. I see. Syaril, please share with us pasal tadi saya share kan pasal new era of coaching. Pendapat anda perbezaan coaching terdahulu, kemungkinan 20 tahun dulu dan sekarang, kenapa coach itu perlu maju ke hadapan dari segi kejurulatihan? Ini pandangan saya rasa ada itu revolusi dalam kejohanan sekarang ni. Mungkin berbeza sebab dulu saya juga sebagai pemain, so saya dapat perbezaan tu dulu dan sekarang. Jadi yang dulu banyak menggunakan orang kata autokratik. Autokratik ni macam arahan lah, bagi arahan kita just dengar saja kan. Biasalah macam tu. Tapi sekarang lain. Sekarang jurulatih banyak menggunakan pendekatan demokrasi di mana kita ada komunikasi dua hala dengan pemain. Itu perbezaan ketara bagi saya yang saya nampak lah. Okay. So kepada anda viewers yang tengah menyaksikan AKK Coaching Mind the Gap series ni, of course Syari Shahida merupakan bekas pemain squash negara dan kini sebagai jurulatih kebangsaan banyak membantu pemain perempuan ataupun lelaki dalam menang dalam kejohanan besar lah, SEA Games dan sebagainya, British Open. Dan kita juga ada Roslinda Samsu, bekas atlet olahraga. Dia tadi tersangkut-sangkut sikit pasal line kan. So let's be patient, let's go through this. Okay Syaril, gambar you masih ada kat sini. Tapi tak apa, kita biarkan dulu. Okay, let's both of us now. Soalan pertama buat Syaril dulu bekas pemain squash negara, kini sebagai jurulatih. What is your definition of a coach? Definasi anda sebagai jurulatih. Okay, susah soalan ni sebenarnya. Okay, bagi saya lah sebagai seorang jurulatih tu yang penting kita boleh memberi perubahan positif melalui kaedah jurulatih. Okay, yang penting sekali sebagai seorang jurulatih yang baik, kita perlu tahu, perlu dapat mengenal pasti kelemahan ataupun kekuatan setiap atlet. Ini kita bukan seorang je yang kita nak tengok, ramai lagi pemain yang kita nak tengok. Jadi dengan itu kita boleh membimbing ke arah yang lebih baik. Itu definisi jurulatih bagi saya lah. Dan memang jurulatih ni dulu sebagai atlet, sekarang jurulatih kan. So saya rasa apa yang kita lihat dulu sebagai pemain kepada jurulatih kita and Hello. Hello Syaril, boleh dengar tak? Boleh dengar. Very good. Okay, be patient. I know. Karen, thanks so much. Karen letak kat sini line problem. Be patient.
I think we'll go through a little bit of connection problem, line problem. So tak apa, we still go on. Syaril, pendapat anda 3 prinsip yang anda pegang sebagai jurulatih? Oh, prinsip. Prinsip saya sebagai jurulatih. Bukan saya saja, actually ada semua jurulatih lah. Perlu ada 3 prinsip ni. Yang pertama tu kita perlulah menunjukkan contoh yang baik kepada atlet. Sebab apa saya cakap pemain ataupun atlet itu akan melihat kita, bagaimana kita punya attitude, Ya. Dengar Sharon. Dengar tapi dia cut tadi. Tak apa, teruskan. Yang pertama tu yang saya cakap tadi ialah menunjuk contoh yang baik, kerana atlet sentiasa melihat karakter jurulatih itu. Kalau kita minta atlet tu datang awal, pastikan jurulatih juga datang awal. Kemudian yang paling penting attitude jurulatih itu sendirilah. Kena perlu tunjuk attitude yang baik, sebab attitude itulah yang membawa kita menjadi sebagai jurulatih yang boleh membimbing atlet. Dan yang kedua sangat penting, skill and knowledge perlu selari. Sebab apa? Ramai kita lihat skill adalah kelebihan, tetapi untuk menjadi jurulatih yang baik, knowledge perlu selalu di-upgrade. Kerana kita tahu sekarang ni kita banyak menggunakan sains dan juga art dalam melatih. Apa yang saya cakap sains ni yang provide technical knowledge, sport science daripada ISN tu yang banyak menggunakan sains. Kemudian art tu ialah bagaimana kita mengembangkan potential atlet melalui coaching eyes. Itu yang kedua. Yang ketiga, trust. Yang Sharon cakap tadi, trust sangat penting. Bila ada trust, akan ada komunikasi. Bila ada komunikasi, akan timbul rasa hormat antara jurulatih dan juga pemain. Dan bila ada trust, pemain akan lebih yakin untuk berbincang dengan jurulatih. Seperti yang Sharon cakap tadi, banyak masalah jurulatih yang tahu daripada ibu bapa. Jadi apa-apa masalah itu sebenarnya memberikan input yang penting dalam kita melatih atlet. Itulah tiga prinsip yang saya pegang. Bukan saya saja seorang je. Setiap jurulatih perlu ada yang prinsip ini untuk menjadi jurulatih yang baik. Ya, setuju Syahril. Saya rasa itu adalah antara nasihat yang cukup baik daripada Syahril. Kerana sebagai jurulatih, of course we need to respect others, but to have that respect, we ourselves have to be a good example to others as well, whether you like it or not. Because coach means is a leader. Selain daripada itu, sementara kita menunggu Roslinda Samsu all the way dari Gambang, Sekolah Sukan Malaysia Pahang, kita nak teruskanlah untuk Syahril. Syahril, kalau dulu sebagai atlet, kini sebagai coach, satu revolusi yang anda melihat, what's the biggest changes that you see that Malaysian coaches now apply? If you choose one, what's the biggest? The biggest one is communication. Bagi saya satu communication yang baik akan membantu dalam meningkatkan lagi latihan. Sebab kita tengok apabila tiada komunikasi yang baik atau yang menggunakan terlalu banyak autokratik. Autokratik ini penting. Tapi bila autokratik ini terlalu banyak digunakan, proses pembelajaran itu akan terganggu sedikit. Kerana kita juga perlu ada feedback daripada pemain. Itu yang saya nampak sekali ni daripada jurulatih-jurulatih Malaysia. Kerana dulu kita lihat kuranglah, tapi dekat luar tu sebab saya Sharon sendiri pergi ke luar negara kan, berlatih, bertanding, kita lihat cara atau gaya jurulatih luar itu berbeza sekali dengan
jurulatih di Malaysia. Bagus, jurulatih Malaysia bagus, tapi perlulah ada gaya-gaya jurulatih yang kita tahu, atletik, demokrasi, kadang-kadang ada fun. Itu yang membuatkan jurulatih itu menjadi lebih versatile. Itu yang kata atlet nak lihat. Ya, setuju. Saya cukup setuju dengan apa yang dikatakan oleh Syahril. Jadi kepada viewers semua, thank you so much. I know you are very patient with us today. The line hari ni dia nak memberontak sikit lah. Sekejap ada, sekejap tak ada. Dia pimai-pimai tang tu ke sana ke sini kan. So thank you so much for being very patient. Let's continue to the next one. I also can see a lot of viewers yang bagi feedback, say hi to us. Antaranya, of course, Karen Leong all the way from Sarawak. And of course, we have Nasing. Dia kata komunikasi sangat penting, setuju. And we have many more here. So thanks so much. Jadi Syahril, kita teruskan sebelum kita masukkan Linda ya. Linda of course still menunggu because of the line. One thing is, what makes athlete listen to a coach? What do you think, your experience? Sebab you coach memang ramai pemain-pemain wanita dan juga perempuan kan. What do you think that they listen to you? Two things that you feel that what you do that makes athletes listen to you. Okay, good question Sharon. Okay, yang pertama saya dapat lihat sebagai pemain juga dulu kan. So sekarang ni apa yang kita faham perasaan pemain. Mereka tak nak tahu how good you are before. Tetapi diorang nak tahu how much you care about them. Okay, itu yang saya rasa dulu sebagai pemain, dan saya rasa itu yang pemain sekarang ingin lihat, how much you care about them. Okay, itu yang paling penting. Yang kedua ialah trust yang saya cakap tadi, yang trust. Bila pemain dah trust, percaya pada kita, jadi kita punya coaching tu lebih lebih berkesan. Itu yang sangat penting. Dua perkara yang sangat penting yang saya lihat ialah kita punya care about them dengan trust yang bolehkan kita berkomunikasi dengan atlet kita. Okay. So I think kita nak try to add in Linda lah, all the way from Gambang ya. Dia memang patient lah. I memang tahu atlet ni will never give up. Kalau ada line problem ke apa, dia tak akan give up. Kita nak masukkan Linda, Roslinda Samsu. Linda. Halo. Apa khabar? Alles good. My classmate. Yeah. Baik. Aduh, Linda, aku tunggu engkau dah lama dah tahu. Halo, my classmate. Okay, Linda. Yalah, Cakap Jerman kita dalam stres kan, kena senyum saja. Ya. Cakap Sorry? Jerman sikit. Cakap Jerman sikit. Okay, hallo, guten Tag. Ich heiße Linda. Ich komme aus Malaysia. Okay. Ich bin Ex-Athlet in Stabhochsprung. Okay. Berasap engkau cakap dalam Jerman ni. Tak faham langsung. Kalau cakap bahasa Inggeris tak boleh. Kalau cakap bahasa Inggeris tak pandai dah. Okay. So everybody, Okay. Roslinda Samsu ni memang superstar dalam sukan olahraga. Pole vaulter, memang menang tingkat emas sukan C, silver in sukan Asia, Olympian. Wah, banyak ni cikgu yang baik, coach yang baik semua. Betul tak Linda? Oh, Alhamdulillah. Terima kasih Sharon.
So Linda, kita nak you commentate sikit pasal gambar you ni. Harap-harap dia keluar sebab line Okay. hari ni dia slow and steady. I tengah masukkan ni. Okay. Tak apa, you ceritakan sikit dari kecil sampai besar punya cerita, please. Okay, right kecil. Okay, yang gambar ke atas selamat datang tu adalah kejohanan olahraga MSSM 2019 di Johor. Okay, ini semua atlet jumper, atlet lompatan, lompat bergalah dan lompat kijang. So, tim saya dapat 1 pingat emas untuk lompat kijang, lompat bergalah perempuan pingat perak, lompat bergalah lelaki 1 perak, 1 gangsa. Yang 2 lagi gambar yang berbaju putih tu, atlet berbaju putih, acara lompat kijang dan lompat jauh dan bersama rakan jurulatih saya lah dalam kejohanan International Combined Event di SSBJ, tak silap saya 2017. Itulah. Thank you very much. Yang cakap Jerman berabuk ni kenapa? Nak tanya juga. Okey, saya menghadiri kursus kejurulatihan di Jerman pada tahun 2019-2020 selama setahun. So, kursus ni semua dalam bahasa Jerman. Fully Deutsch, 100% in Deutsch. Dari kelas teori, kelas praktikal dan exam semua dalam bahasa Jerman. So nak tak nak saya kena belajar bahasa Jerman. 3 bulan pertama memang struggle belajar basic grammar. So kita pergi sana untuk belajar dan dapatkan sijil dalam coaching, khususnya dalam olahraga. So saya kena berusaha untuk menguasai bahasa Jerman untuk dapatkan sijil kejurulatihan. Okay. Panjang cerita. Ya, panjang cerita you. So we are very proud of you. Malaysians are very proud of you, Linda. Tepuk tangan sikit lah. Come on, cyber clap. Terima kasih. Alhamdulillah. Okay. Okay, Linda, sementara you nak connection tadi kan, Syaril dah cakap banyak ni. So now it's your turn to speak lah. Okay, Linda, definisi coaching for you. What's the meaning of coach for you? Okay. Coach ni dia macam guru lah, seorang guru. Cuma nama sahaja kepada jurulatih. So sebagai seorang jurulatih saya bukan hanya melatih tetapi mendidik atlet itu dari segi pelbagai aspek. Bukan hanya dalam skill, contoh lompat bergalah, lompat kijang, 100 meter ataupun dalam squash kan ada teknik juga kan. So apa-apa teknik lah dalam semua sukan, kita hanya bukan untuk fokus untuk sport tapi kita nak mendidik atlet itu menjadi seorang yang orang kata berdisiplin, ada nilai-nilai murni dan selebihnya untuk membantu atlet itu dapat meneruskan kehidupan dia sebagai seorang manusia yang berguna di suatu hari nanti. Panjang definisi saya. Terima kasih. Cikgu punya definisi. Cikgu kan, bila cikgu ni dia lain sikit. Linda, you ni memang betul lah, you memang cikgu lah. Kalau nak masuk politik you menang. Oh no politik tak lah. Good. Sports is neutral for everybody kan.
So we try to concentrate on sports, build the Malaysian sports. Okay, macam Syaril tadi kata kan, 3 prinsip yang dia pegang lah. Dia pun cakap tadi bagus. Saya pun macam nak nangis tadi tau. Cara dia cakap tu. Wah, rugilah. Tidak boleh copy paste. Sekarang I nak tanya you lah. 3 prinsip yang you pegang sebagai coach that makes who you are the best coach there. What do you think? Okay. Prinsip ni memang orang kata klise lah, selalu orang guna. Tapi pada saya, words tu meaning untuk diri saya lah. First, never give up. Sebab saya guna never give up ni dari sebelum saya jadi coach, sebelum saya jadi cikgu. So apa-apa saya buat memang takkan give up walaupun lama. Contoh, masa saya jadi atlet, saya ambil degree 10 tahun. Ini kalau ada Malaysia Book of Record ni, kalau dia catat tu memang nama saya lah. Degree 10 tahun. Okay, so memang yalah, lama kan? So pada masa yang sama, Linda nak tanya jugalah. I bagi you cakap je sebab Syaril dia gentleman, dia bagi ladies first lah kan. Okay. Nampak tu dia pun takut dia terkeluar sekejap. Okay, Linda, what makes an ideal women coach? Okay, nak kata ideal tu orang kata genre sangat, tapi pada saya lah untuk menjadi coach yang ideal, knowledge is important, very important, sangat-sangat penting. Sebab tak kira lelaki ke perempuan ke, bila kita ada knowledge, kita ada point, kita ada sesuatu yang boleh kita share, yang boleh kita kembangkan, itu adalah benda yang paling saya kata kira ideal lah. Yep, I agree. Pendapat Syaril, apa yang Linda cakap tadi, nak komen sikit? Perlu adalah, memang perlu adalah, knowledge tu sangat penting lah. Okay. Yang kedua, keyakinan diri lah. Setiap jurulatih, especially wanita ni, kena ada keyakinan diri untuk melatih, terutama sekali kalau ingin nak melatih atlet lelaki. Kadang-kadang saya tengok jurulatih wanita ni sentiasa kata ambil jalan selamat, tak banyak komunikasi. Jadi perlu ada keyakinan diri kerana kita ada ilmu sebenarnya. Jurulatih wanita ni memang lagi pandai sebenarnya daripada jurulatih lelaki. So terima kasih Syaril. Sama-sama. Tetapi keyakinan tu sangat penting. Pasal kita tahu ramai jurulatih lelaki. Bila kata jadi minoriti lah. Kata minoriti ni kadang-kadang itulah yang kita dah jadi rendah diri. Tapi saya nampak di sekolah sukan Malaysia ni, kita ada ramai jurulatih wanita lah, jurulatih perempuan yang sebenarnya banyak memberikan ataupun berkongsi dalam walaupun lain-lain sukan, tapi mereka ni mempunyai ilmu yang banyak untuk berkongsi dengan jurulatih lain. Jadi yakin dengan pelatih. Yes, wow. Setuju. Yes. Syaril, thank you very much dalam memperkasakan wanita dalam sukan, women in sports. Like I always said, it's very important that kaum lelaki, kawan-kawan lelaki kita menyokong inisiatif ini untuk membantu dan menyokong atlet mahupun jurulatih mahupun pengamal sukan wanita di Malaysia. Jadi antaranya bapa, abang, atuk, kawan lelaki, even boyfriend kan. I think it's very important kaum wanita ni disokong oleh mereka juga dalam sukan. So let's work together, move forward to improve Malaysian sports. What do you think, Linda? Okay, pendapat tu memang saya agree lah 100%. 100%.
So, contoh memang perempuan seperti yang Syaril bagi tahu kena ada keyakinan diri. So pada saya ni penglibatan coach perempuan ni kurang. Saya rasa disebabkan kita punya kepercayaan yang lama dulu, ancient belief yang perempuan sepatutnya berada di dapur, buat kerja-kerja, ialah kerja-kerja perempuan, lelaki buat kerja-kerja lelaki. So peluang kepada perempuan pada masa lalu agak limit lah sedikit. Tetapi dengan perubahan masa dan sebagainya, perempuan pun boleh bukannya nak cakap 100% boleh buat kerja lelaki, tetapi bolehlah menandingi career ataupun tempat yang sama level dengan coach lelaki boleh buat. So betul, yang paling penting betul lah cakap Syaril tu memang ada keyakinan diri. Tapi dalam keyakinan diri tu bila kita nak yakin kita mestilah ada knowledge. Bila ada knowledge semua orang akan percayalah, insya-Allah. Thank you Linda. Thanks for the comment. What do you think Syaril? Yang saya kata tadi kan, kawan-kawan lelaki, bapa, datuk semua, we need their support untuk memperkasakan kaum wanita dalam sukan ni. Dengar tak Syaril? Line kot. Line Okay, tak apa. Jadi kita ada banyak komen and feedback kat sini. Boleh tak kita nak upkan 1-2 komen? Tadi saya nak upkan tapi because of line punya issue. Okay, very good. Kita dah dapat upkan kat sini daripada Iqmal Abdul Jabbar. Tak semua ex-athlete players mampu menjadi coach yang hebat. Perkara ini biasa dipetikai oleh barisan jurulatih yang bukan mempunyai background bekas pemain yang high profile semasa muda dahulu. Jadi Linda, please answer this. Apakah advantage bagi ex-national players yang menjadikan coach sebagai career mereka selepas bersara dan apa yang perlu ada untuk membuktikan mereka ni layak menjadi jurulatih yang hebat? So that means dia nak tanya, ex-athlete ni jadi coach selepas bersara, apa yang mereka perlu ada? Okay, untuk ex-athlete ya. Okay, tak semua, betul, tak semua ex-athlete boleh menjadi jurulatih yang berjaya, yang hebat. Dan tak semestinya jurulatih yang biasa, yang bukan ex-athlete, tak boleh jadi jurulatih yang hebat, yang berjaya. Tak semestinya. Dia back to passion, apa yang kita minat. Minat tu just minat, tapi passion tu dia macam orang kata kegairahan untuk menjadi seorang jurulatih tu. So untuk ex-athlete, memang sebagai seorang bekas atlet, kita dah melalui fasa melatih, kita dah melalui fasa melakukan aktiviti-aktiviti untuk sesuatu sport tu. So tu dah advantage. Tetapi untuk menjadi lebih baik, kita perlu belajar, mencari ilmu untuk menjadi seorang jurulatih yang hebat. Contoh, selalu ini saya ingat dari pesan dari bekas jurulatih saya, Encik Mazhar bin Abdul Jalil. Dia kata jurulatih ni seperti seorang tukang masak, chef. Okey, masuk ni. Tak sedap, okey tambah garam, tambah gula, apa tak sedap lagi. Okey, kalau buat sambal belacan, kena masuk belacan, tambah sikit. Seperti itulah, seperti kita bila nak menjadi jurulatih, kita sentiasa mencari ilmu, gali ilmu, bukan hanya apa yang ada depan mata. Itulah pesan dari bekas jurulatih saya. Baguslah.
Very good. Very good feedback daripada Linda. So mungkin kita boleh ambil 1-2 soalan lagi daripada viewers kita. Thank you so much. I know the earlier part, first 45 minutes, 50 minutes, line kita ke sana ke sini kan. So now I think we are stable now. Thanks for being patient untuk AKK Coaching Mind the Gap series yang ketiga ni, which is we concentrate on female coaches and athletes punya partnership lah. Tak semestinya female coaches saja, tapi kita nak bercakap tentang keseluruhan coaches partnership dengan athletes. Macam yang saya kata tadi dalam keynote saya tadi, ada 6 points, antaranya of course trust, respect, genuine interest. Tu nanti kita nak bincang sikit secara jujur dari hati menjadi jurulatih kan. So untuk Syaril, okay, kita nak letak one comment daripada viewers kita, if you can up the comment here. Margaret Helen De Silva, thank you very much for your comment. She said, to make an ideal women coach, firstly, number 1, passionate in what you are doing. Number 2, lead by example. Number 3, inspiring. Number 4, focus and be strong mentally in leading and improving the sporting group you are leading. Number 5, knowledge and always keep improving themselves. So Syaril, what do you think of Margaret punya feedback here? Saya setuju sebenarnya. Sebenarnya banyak yang membolehkan kita menjadikan jurulatih yang baik. Okay, yang dia cakap passion. So itu antara yang perlu ada bagi setiap jurulatih. Bukan saja yang apa yang saya cakap tadi. Dan seperti beliau juga cakap, passion untuk menjadi seorang jurulatih, mental, yang kita tahu seorang jurulatih ini mempunyai tekanannya berbeza sikit, sebab untuk melatih pemain ataupun atlet tu bukan kita fokuskan pada seorang, dan ramai yang kita kena ambil kira. Jadi bagi saya sebagai seorang jurulatih, banyak perkara yang diambil kira, tapi lebih kepada perkara yang positif. Yep. Thanks so much Syaril for your feedback. I think untuk menjadi jurulatih ni, partnership dengan atlet, I think it's all about the heart, communication. Memang kita melihat bagaimana atlet seperti Linda, Syaril, saya sendiri mempunyai coaches that put all their heart in us, invest in athlete and also in the sport. Kadang-kadang nak cerita pasal benda ni, I tengok Roslinda nak nangis. Dia feeling. Syaril tu sebab dia laki, dia tahan je. Sebab it's very inspiring kan Linda and Syaril to work with good coaches. Yes, betul. Yeah. So again, melalui KPM, KBS, KPT dan juga agensi-agensi kerajaan lain dan swasta yang membantu dunia sukan Malaysia, thank you very much. We former elite athletes and now of course coaches, tanpa mereka juga kita tidak boleh mempertingkatkan sukan negara. So it's a teamwork. Of course today we talk about coach and also athlete, but there are more support system kita. Kan? Antaranya yang menjadi orang kata the host of this webinar, orang yang I should say make this initiative ialah Akademi Kejurulatihan Kebangsaan melalui Institut Sukan Negara. Jadi kita nak dengar sikit juga merupakan bekas pemain bola jaring negara dan kini memang orang besar lah dalam AKK ni. So let's bring in Afzan Hamadi. Afzan Mahadi, how are you? Hi, how are you? I'm good. Good Afzan, kita nak dengar sikit daripada you sebab you ni memang otai AKK kan? Juga bekas pemain bola jaring negara. Afzan ni sekarang Head of Coaching Expertise dalam National Coaching Academy, Institut Sukan Negara. Mungkin Afzan nak tambah sikit sebab Afzan memang kenal kita tiga ni dari dulu kan sebagai bekas atlet, now coaches dan juga berkecimpung dalam saya sendiri dunia penyiaran, motivasi dan sebagainya. So how important is it for coach to improve themselves in this era?
Alright. Honestly speaking, when I first step duduk di AKK, the main element that I look forward is in order for us to enhance their punya knowledge in terms of coaching knowledge. Sometimes people might say that I'm an ex-athlete, I fully occupied ourselves during the training time. But nowadays cannot, because the methodology, the pedagogy, doing the the coaching way in terms of specific and sport science play a such a role here. Why I speak in English but I can't really speak in German, because numbers of ICC is what we call ICCE members going to watch us today, because in our women's coaches program today, actually partly of the coaching adoption of the implementation long-term athletes development, which is this is the key element why coach sustain in elite program, and why the development at early age or whichever related age for the specific sports are very important. So okay, now I can speak Malay. Alright, kalau nak ikutkan selain daripada ilmu tu sendiri, kita perlukan praktikal, ilmu praktikal dan juga ilmu kejurulatihan secara teori. Nowadays kalau kita tengok on the sport science itself, we are not talking only purpose for the sport specific element. Contoh, Roslinda Samsu melalui latihan ataupun mengajar pole vault ataupun suka event-event berbentuk jump. But pada masa yang sama, beliau perlu melihat dari segi perkembangan teknologi, bagaimana untuk improve acara lompatan dengan mungkin upper body strength yang 20% higher than before, ataupun lower body part yang such A, B, C or D. So that is elemen yang kita nampak penting dalam kejurulatihan masa kini. Very good feedback, Hafzan. Saya rasa very important for everybody kan to perkembangkan diri sendiri, terutama sebagai coach. Jadi Roslinda sebagai coach wanita juga, kita nak tanyalah dari segi sertifikasi, perkembangkan knowledge dan sebagainya. Anda melihat peratusan jurulatih wanita di Malaysia tidaklah begitu banyak, lebih kurang elite jurulatih wanita elite kemungkinan dalam 20%, maksimum 30%. Jadi pendapat anda, bagaimana kita nak tarik lebih ramai jurulatih wanita kat Malaysia ni dan juga cabarannya? Okay, itulah back to orang kata minat dengan passionate lah nak menjadi seorang jurulatih. Yalah, perempuan kita sedia maklum bila dah berkahwin, ada tanggungjawab lain, nak jaga anak, nak urus suami, nak urus rumah tangga. So bila dia ada passion, minat yang sangat-sangat terhadap kejayaan sebagai jurulatih ni, saya rasa tak mustahil dia boleh mengurus rumah tangga dan ambil hati suami lah macam mana nak menjadi seorang jurulatih. Kerana jurulatih ni seperti Syaril bagi tahu tadi ataupun Sharon yang cakap tadi, daripada pagi sampai ke malam, satu hari tu kita bersama atlet di tempat kejohanan, di tempat latihan. Kadang-kadang, bukan kadang-kadang, weekend tu, setiap weekend ada pertandingan. So masa kita nak bahagikan kepada family memang sangat terhad. So bila kita seorang yang sangat-sangat minat, passion dan nak membantu sukan kita ni berjaya, so memerlukan pengorbanan yang sangat tinggi lah, bukan banyak, sangat tinggi. Saya rasa itulah salah satu perkara yang perlu difikirkan untuk menjadi jurulatih. So saya rasa tak mustahil kalau kita mempunyai pemikiran yang sebegitu untuk menjadi jurulatih. Yes.
So women can coach. Itulah webinar pertama kita bersama dengan a few coaches untuk berbincang bahawa it's not impossible that women yang telah berkahwin ataupun ada kejaya untuk terus berkecimpung dalam dunia kejurulatihan, and we encourage the women to involve in sports, but of course with the support of our male friends. Kan? Macam Syahril ni. Pendapat anda Syahril, anda secara realiti lah, anda melihat dunia kejurulatihan ni sedikit kurang jurulatih wanita. Apa nasihat anda kepada jurulatih wanita sekarang dan kepada mereka yang ingin menjadi jurulatih? Pandangan saya, jurulatih perempuan perlu ada dalam setiap sukan. Kalau netball tu memanglah jurulatih perempuan. Tetapi untuk sukan-sukan lain seperti squash, sangat penting mempunyai jurulatih perempuan atau wanita, kerana kadang-kadang pemain-pemain wanita jurulatih wanita lah. Jadi memang saya encourage women coach ataupun wanita untuk terlibat dalam jurulatih, kerana kita tahu betul lah. Tapi kita lihatlah contoh dia sekarang ni Delia Anna, iaitu merupakan bekas pemain negara juga squash, sudah kata apa, join lah kita punya coaching team di SRAM. Jadi apa yang kita buat untuk menambah keyakinan beliau, kita telah orang kata bagi peluang kepada Delia untuk lead. Kita dah ada head coach, kita dah ada assistant coach, tetapi untuk sukan squash kita memberi peluang kepada Delia untuk lead the session. Jadi dia je yang bercakap, head coach pun kena dengar cakap dia. So that's how we do it in Persatuan Squash lah, di mana kita nak membina keyakinan diri jurulatih, especially wanita, untuk lebih confident apabila berhadapan dengan pemain-pemain especially lelaki lah. Tapi itulah saya rasa itulah yang terjadi juga kepada sukan-sukan lain. Bagaimana kita nak encourage jurulatih wanita tu, kita bagi peluang ke dia untuk lead. Itu pendapat saya. Fantastic. Terima kasih Syahril, dan thank you Shram for giving that opportunity. Kemungkinan saya rasa memang perlu dijadikan role model kepada semua persatuan dan juga kemungkinan club ya. Opportunity. Give the women coach opportunity. They can do it or they can't, belakang kira, but peluang tu cukup penting. So ini yang perlu diberikan kepada jurulatih wanita baru ataupun even top women coaches. Kemungkinan not just untuk jaga bahagian wanita saja, tapi untuk lead sebagai pengarah kejurulatihan sesebuah sukan itu. Pendapat anda Afzan? Alright, coach ni sebenarnya coach for life. We are not talking only coach yang berada dekat padang ataupun dekat court. Coach, bila kita lihat coach, cabaran-cabaran yang kita facing, kebanyakan coach yang berjaya tu coach yang ambil tahu tentang kehidupan atlet mereka. So apa yang saya harapkan, tak kira lah what level are you dalam coaching punya, sama ada di peringkat negeri, sekolah and so on, coach mestilah coach yang golongan yang suka ambil tahu. Sampai kadang-kadang atlet dia pun rasa sedikit rimas. Kenapa? Coach yang membentuk nilai diri, disiplin athletes and so on. Untuk menjadi seorang coach yang baik, bukan bererti atlet tu perlu takut ataupun perlu rasa macam segan, tapi atlet tu perlu sedikit rasa respect. Coach ni lebih daripada parents. Kalau nak ikutkan dalam kehidupan harian biasa, coach lebih daripada parents. Dan kadang-kadang coach yang diberi allowance pada coach tu is just coach rolling balik allowance tu untuk bagi something good untuk atlet dia makan, for example and so on. So biasanya coach ni mestilah, siapa-siapa nak jadi coach ni mestilah orang yang tidak berkira dalam kehidupan. Orang yang look forward untuk membantu atlet dia. Saya rasa both of Rosinda dengan Syahril bersetuju dengan saya lah. Kalau saya pernah berada di sekolah sukan Malaysia Pahang, Gambang, pernah bersama dengan Rosinda, saya tengok coach ni lebih keluar duit dia daripada
duit yang sepatutnya diberikan allowance pada dia. So balik pada statement Linda sebentar tadi, is all about passion. Orang yang berminat saja yang akan look forward untuk menjadi coach. Kadang-kadang coach bawa anak dia turun untuk competition. Coach jadi kulit bertukar menjadi hitam. Anak pun bertukar menjadi hitam. Suami pun balik tak kenal. But that is a passion. So that is why untuk kaum lelaki yang mengenali coach ataupun athletes, bekas atlet, macam mana you kenal dia orang sebelum ni, macam mana coach tu ataupun mereka tu jadi coach. So tolonglah sama-sama faham, dan saya percaya ramai suami di luar sana yang memahami apa orang cakap career or job description sebagai seorang jurulatih, dan di peringkat AKK we look forward untuk buat macam-macam program. Lepas ni mungkin akan ada attachment program macam mana Rosinda Samsu pergi baru-baru ni, dan I really proud with Linda because Linda dapat best student. Dalam bahasa Jerman tu pun dia boleh dapat best student dekat sana. So I really proud. Dankeschön. Yeah, so from the day one Linda kat sana, I selalu video call or whatever. Kadang-kadang suka kat tengok kan, turun salji tak turun salji, but we like to share benda yang macam mana nak overcome, dan saya rasa secara tak langsung benda ni akan bagi apa orang cakap the socialization influences around coaches tu sebenarnya membantu jurulatih itu untuk bring dia punya diri lebih tinggi. Itu daripada saya ni. Ya, setuju. Afzan, saya rasa itulah kita perlu ada sikap berani, kita ada sikap confident. Itu yang dikatakan oleh Syahrir sendiri. Bagi Linda pula, of course Linda kata it's all about macam mana you bercakap dengan suami, dengan ayah untuk keluar menjadi jurulatih, and also prove that you seorang yang bertanggungjawab so that they can trust you to be a good coach. So we want to put 2 comments here daripada Sarawak, YC Karen Leong. Thanks Karen. In first team is like a family. Women coach act as mom in family, meanwhile male coach as dad. You take care and guide your kids to achieve success not only in sport, no matter what method it need to take. Your sacrifice and commitment for the family, your love for the whole family member. That's how the relationship of coaches and athletes generated. I'm sure pendapat anda Linda sikit pasal komen daripada Karen ni. Dia kata macam mak ayah lah as a coach. Ya, betul. Sebagai coach ni di sekolah, atlet macam saya sekolah sukan, atlet memang duduk di asrama. Kita boleh kira 1 tahun tu berapa kali dia balik jumpa mak ayah dia. Kadang-kadang cuti sekolah 1 minggu, 2 minggu tak balik. Tapi adalah bagi cuti juga. Tapi kebanyakannya 1 tahun tu kita boleh kira lah dia bersama dengan kita sepenuhnya. So memang betul kita digantikan jurulatih tu digantikan sebagai mak atau ayah sementara di sekolah sebab kebanyakan masanya dengan kita. So seperti yang saya cakap tadi, bukan kita hanya melatih nak dia berjaya dalam sukan, tetapi dalam pelajaran, dia punya moral semuanya, sampai kadang-kadang kita fikir selepas dia habis belajar di sekolah, untuk the next tu kita fikir dia nak ke U mana, masuk ambil jurusan apa di universiti tersebut, sampai tahap tu. Bila dah kita terima, okay cikgu, coach, saya dah dapat masuk universiti sekian-sekian, rasa beban dekat bahu ni hilang. Rasa berjaya, bukan hanya bila dia menang je kita rasa happy, dia berjaya meneruskan kehidupan dia tu dah rasa perasaan sebagai seorang jurulatih, sebagai mak, sebagai ayah tu memang rasa dah tercapai. Itulah. Yep, semuanya dari hati ya. The love of the sport and the love for the athletes. So kita nak baca satu lagi feedback di sini dari Muhammad Rifki Ismail.
Kombinasi keyakinan dan ilmu sangat penting sebagai seorang jurulatih. Tak kiralah jurulatih lelaki atau perempuan, jika memahami dan mengetahui keterbatasan dan keterhadan dalam sesi latihan maupun perhubungan seharian jurulatih dan atlet. Bukan sekadar melahirkan atlet yang hebat di track dan balapan, tetapi atlet yang mempunyai gaya hidup dan normal yang terpuji. So mohon pencerahan dan respon. Jadi ini bermaknanya kombinasi keyakinan dan ilmu sangat penting lah sebagai seorang jurulatih dan tahu menahu where to go out of their line. So sebagai jurulatih lelaki, what's your feedback, Syahril? Sebab again, you know, you jaga a lot of women squash player or girls and also of course guys as well. Apa kata keterbatasan yang dia cakap tadi ni? Okey, soalan yang agak baik daripada Muhammad Rifki Ismail. Terima kasih. Saya saja tunjuk gambar-gambar atlet wanita bersama saya. Sebenarnya saya juga ada atlet lelaki. Jadi ada sebab saya letak gambar-gambar atlet wanita. Jadi apa yang dikatakan oleh Muhammad Rifki Ismail tu apakah ada keterbatasan tu memang perlu ada. Okey, sebagai jurulatih yang profesional perlu ada integriti dan juga tanggungjawab. Sebab ni sangat besar tanggungjawab, especially kita melatih atlet-atlet wanita, kecuali yang terutama sekali yang bawah umur. Okey, saya sebagai guru dan jurulatih Suara Sukan Berjaya memang terlibat dengan atlet-atlet bawah 18 tahun. Jadi sebagai jurulatih yang Linda cakap tadi, kita lah jurulatih, kita lah ibu bapa. Jadi memang masa memang banyak dengan atlet sendiri. Kadang-kadang malam tu atlet juga ada contact call untuk orang kata berkongsi masalah, berkongsi apa-apa saja berkenaan mereka. Nasiblah isteri saya pun orang ASN, orang atlet, jadi beliau faham tugas sebagai jurulatih. Jadi jurulatih perlu ada batas. Okey, tidak boleh terlalu mesra kerana kadang-kadang perempuan dia kalau kita kata fun sikit, dia macam nak manja-manja macam itulah. So saya ni dah terlibat berbelas tahun dah jurulatih. So saya ada banyak karakter-karakter atlet, tapi mereka juga tahu batasan dia. Jadi kedua-dua sangat memainkan peranan. Yang penting integriti sebagai jurulatih tu mesti ada pada setiap jurulatih ataupun guru. Terima kasih Syahril. Saya setujulah sebagai jurulatih ni kan, sometimes it's very hard to make decisions sebab you nak tolong atlet, you want to be nice to them, at the same time you have to remember you are their leader, you are their teacher. Yes. So you kena be serious about it as well for their own good. And a good coach is someone that can see the line, that can balance with both. So that's what I feel and I'm sure you agree with me. Jadi wow, ting-tong, dah pun lebih kurang 1 jam setengah. Jadi saya nak bagi kat Roslinda Samsu, our Olympian, of course our pole vaulter. Memang dia bila bercakap tu, dia sendiri kata dah jadi cikgu kan, cakap pun bukan main. So your last word Linda, nasihat anda kepada semua, terutama kepada jurulatih. Okay, Sharon bagi lebih sikit lah. Suka apa saya bila Sharon bagi tahu dah ting-tong, saya teringatlah macam mana saya nak mencari line untuk live. Wah, satu sekolah tolong. Sampai sekarang saya duduk ni. Ini bilik mesyuarat utama Sekolah Sukan Malaysia Pahang yang selalu duduknya pengetua. Hari ni saya yang duduk. Sepatutnya bawa pokok kalau Tinda. Cik Afzal cadangkan pergi bawah pokok tapi panas lah. Ni bukan Jerman. Okey. Dari saya nasihat kepada semua jurulatih, tak kira lelaki ataupun perempuan, yang penting kita
menjadi jurulatih ni untuk apa? Kenapa kita pilih menjadi jurulatih? Kenapa tak pilih kerjaya lain? Itu paling penting. Pada saya nak membantu pembangunan sukan olahraga. Sebab itu saya memilih untuk menjadi seorang jurulatih. Kenapa saya tak pilih benda lain? Sebab saya rasa saya ada sedikit ilmu dalam olahraga. Saya ada pengalaman sebagai seorang bekas atlet. Kenapa saya tak gunakan pengalaman itu ke dalam bidang kejurulatihan membantu pembangunan sukan olahraga. So sebab itu saya memilih sukan ini untuk dijadikan sebagai karier saya walaupun tengah panas. Itulah macam Cik Afzan kata tadi, kadang-kadang mak pun tak perasan ni anak aku ke anak siapa. Tapi saya pun memang hitam pun, so tak kisahlah tengah panas, alright je. Tapi itulah berbalik kepada niat kita lah, apa yang kita nak dalam kerjaya kita, apa yang kita buat, itu je. Okay, terima kasih. Terima kasih Linda, terima kasih. Memang we are very proud of you. Kalau gelak-gelak pun tak apa, boleh cakap Jerman, tu dah atas sikit kan. So Linda dari jurulatih dari sekolah Sekolah Sukan Malaysia Pahang. Terima kasih. Dah duduk dekat pengeturnya kerusi, memang dah up lah So you did your very very best untuk cari line. So I like that attitude and thank you to your team SSMP for helping kan. Okay. That is a teamwork. Thank you very much. Yeah. Jadi Coach Syahril, kata-kata akhir dan nasihat kepada semua. Okay, for you, what's your nasihat to athletes? Okay, bagi saya untuk atlet perlu ada prinsip. Sama juga jurulatih, atlet juga perlu ada prinsip. Yang pertama ialah tanggungjawab. Bertanggungjawab dengan apa yang you buat. Okay, tanggungjawab tu kita tahu disiplin, kena jaga disiplin, kemudian self independence. Okay, jangan selalu mengharapkan orang kata jurulatih untuk lebih maju, perlulah orang kata apa? Cari ilmu sendiri. Kalau squash ni banyak buat game analysis. So atlet perlulah mempunyai satu orang kata inisiatif untuk menjadi self independence. Kemudian enjoyment of challenge. Sangat penting. Okay, untuk atlet you have to enjoy apa yang you buat. Kerana kalau you tak enjoy, ada dua sebab je. Satu, you boring. You boring dengan latihan. Kedua, latihan jurulatih tu yang boring. Okay, jadi sebagai atlet perlu mencari enjoyment of challenge. Itu sangat penting untuk kita tingkatkan prestasi sebagai seorang atlet. Itu pandangan saya. Terima kasih Syahril. Wow, I'm very proud of you juga sebab Syahril ni memang saya kenal masa junior sikit. Dia mengurat siapa semua I tahu sampai sekarang. Dah pun besar kan? So again Syahril, siap je buat macam tu. So all the very best Syahril dalam latihan and we hope you continue untuk melahirkan atlet squash negara terbaik di dunia. Dan kita pergi kepada Afzan pula. Bagi pihak AKK, kata-kata akhir kepada semua. Alright, first kali saya nak ucapkan ribuan terima kasih kepada Kementerian Pendidikan Malaysia kerana berjaya melahirkan jurulatih-jurulatih yang cemerlang yang berada depan saya sekarang. Kita ada Coach Rosrinda, kita ada Coach Syahril daripada Sekolah Sukan Malaysia Pahang, daripada Sekolah Sukan Bukit Jalil dan seluruh warga Sekolah Sukan Malaysia di seluruh Malaysia termasuklah jurulatih-jurulatih di peringkat Akad Umbi and so on. Trust me bahawa bagi kami di AKK peluang untuk memberi ilmu kepada anda, baik sama ada dari segi webinar program like kita buat Minds the Gap maupun ilmu-ilmu kejurulatihan secara am ataupun spesifik dalam kursus-kursus yang disediakan oleh pihak AKK. Dan usaha yang telah diwujudkan ataupun telah dikembangkan oleh pihak Kementerian Pendidikan Malaysia di bawah bahagian
kita panggil bahagian sukan, bahagian sukan seni dan kebudayaan, tak silap saya, co-curriculum. Di bawah Cikgu Zainal Abbas, which is Cikgu Zainal Abbas merupakan ketua jurulatih olahraga sebelum ni. So itu menunjukkan bahawa pihak Kementerian Pendidikan Malaysia memandang serius mengenai perkembangan kepada athletes development dan juga lepas ni kita tak boleh cakap pasal athlete development saja. Kita kena cakap pasal long term coach development. Itu yang kita terkurang sikit di Malaysia, but we look forward untuk buat pelbagai program supaya jurulatih-jurulatih yang berada baik di sekolah sukan, baik di peringkat akar umbi, di peringkat nasional, so on, boleh share the knowledge. Dan saya look forward untuk develop this type of networking supaya jurulatih kelab sendiri boleh naikkan lagi dia punya level, because daripada grassroots yang bagus sebenarnya bakal melahirkan atlet-atlet elit yang cemerlang. Itu saja daripada saya, Afzan Mahdi. Wow, ni macam komentator TV ni. Bagus untuk Azan. Nak challenge Sharon lepas ni. Oh, okay, boleh. So, sekali lagi, this is a very interesting webinar, terutama daripada bekas atlet elit dan kini sebagai coaches yang memang bertauliah dan excellent coaches in Malaysia. Thank you so much Roslinda, thank you Syahril, dan juga kepada Afzan bagi pihak AKK. This is a really good initiative and I'm very honoured to be the moderator of today's session. So all the best and see you again. Ya, Roslinda, Syahril dan Afzan. Okay. Dankeschön. Tschüss. Siap. Linda cakap Jerman ni. Masih boleh dengar ni. Jadi kepada semua viewers, again thank you very much kerana mengikuti webinar AKK ni, di mana tajuknya adalah Female Coaches and Athletes Partners. Sudah pasti kita ingin memperkasakan wanita dalam sukan ya, dalam segala aspek, especially empowerment of women in sports. Ingin saya rungkaikan, simpulkan webinar kita pada hari ini. Saya bermula dengan my own keynote topic about new era of coaching. I think it's very important for coaches to be open with the athletes, because partnership with athletes and relationship yang menentukan kejayaan atlet itu sendiri, dan kejayaan atlet juga merupakan kejayaan jurulatih. Dan juga support system seperti agensi, seperti persatuan, dalam konteks ini seperti KBS, MSN, ISN, Persatuan Sukan, OCM memainkan peranan yang cukup penting, termasuklah KPM dan juga KPT untuk the education side. Dan Roslinda sendiri mengatakan sebagai bekas atlet elit, I like it when she said, I should kesimpulkan bagi Linda, saya melihat sebagai bekas atlet yang telah pergi ke Germany untuk meneruskan certification kejurulatihan dan belajar bahasa Jerman, and that is courage, and that's what we want from women coaches. For her, one word, or I should say one phrase, pushing the boundaries. Dan untuk Syahril pula, my former teammate, bekas pemain squash negara, kini seorang jurulatih yang memang dihormati kerana melahirkan atlet squash ternama di dunia, terutama British Junior Open, World Open dan sebagainya. Bagi Syahril, saya melihatkan dia telah menggunakan pengalaman sebagai bekas atlet squash dan kini dia ada apply prinsip-prinsip yang begitu baik untuk menjadi seorang jurulatih yang berjaya. For Syahril, I can phrase for him is lead by example. Dan secara keseluruhan, saya rasa kepada viewers, thank you so much again for being with us. Dan secara keseluruhan ingin saya fokuskan sekali lagi, the partnership between athletes and also coaches is all about teamwork, trust, respect, and the most importantly is passion. Ya, sampai di sini saja saya Sharon Wee, bekas pemain squash negara juga TV sports personality, dan ingin saya ingatkan kepada semua, jangan lupa ya, anda tengok kat bawah ni di tickers, kita ada webinar daripada AKK seterusnya di live FB AKK 11 pagi next Tuesday 14 of July, dan topiknya long term athlete development challenge for coaches, scientists
and also administrator. Bersama saya juga sebagai moderator, Sharon Wee. Thank you so much and have a very, very good day. Bye. Oh, macam komentar.